Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berharap perjumpaan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Putrajaya semalam akan membuahkan hasil. Perjumpaan tersebut bagi membincangkan berkenaan penurunan kuasa laporan jawatan kuasa antara kerajaan IGB, Perjanjian Malaysia 1963 antara Akta Malaysia 1963, Perlembagaan Persekutuan serta laporan Suruhanjaya Kobol bagi memperkukuh tadbir urus kerajaan negeri Sarawak dalam mendukung semangat Malaysia sebagai sebuah persekutuan. It is on the question of the second phase of devolution exercise. Any hopes from it? Oh yeah, yes. There must be something. And after that, there will be a follow-up to the whatever negotiation that they have done today. Beliau bercakap kepada pemberita selepas membuat tinjauan dan melawat tapak lebuh India di Kuching. Lawatan berkenaan susulan aduan awam berhubung permasalahan yang dihadapi oleh pengunjung dan peniaga di kawasan tersebut. Datuk Amar Abang Johari yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan memberitahu kementeriannya akan melakukan kerja-kerja menambah baik beberapa infrastruktur di Lebuh India bagi tujuan pengindahan dan pengekalan identiti kawasan itu yang terkenal dengan warisan dan khazanahnya selain salah satu destinasi tumpuan ramai. Antara kerja-kerja penambahbaikan termasuk mengecat bangunan lama dan menambah baik sistem aliran air di kawasan berkenaan bagi mengelak air hujan memasuki kawasan kedai. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan anggaran perbelanjaan bagi kerja-kerja penambahbaikan itu. Menyentuh mengenai lebuh Kapenter, lebuh Gambir dan Main Bazar, Datuk Amar Abang Johari menyatakan usaha yang sama akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Turut mengiringi beliau Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Pihak polis terus giat dalam mengawal keselamatan di perbatasan negeri ini dengan mengambil pendekatan khusus di kawasan-kawasan tumpuan walaupun keadaan sempadan masih terkawal dan selamat. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansor, biarpun pada musim perayaan dan tiada tambahan anggota telah dikerah, namun pihaknya telah merancang strategi penempatan anggota dalam kalangan pasukan gerakan am PGA. Juga di perbatasan ini bagi kes-kes yang melibatkan kenderaan-kenderaan curi dan sebagainya yang kemungkinan akan meloloskan kesempadan oleh kerana jalan-jalan yang tidak dapat kita kawal, dapat kita menentukan bahawa ada sedikit sebanyak pencegahan jenayah yang boleh kita laksanakan di kawasan-kawasan inilah. Datuk Mazlan turut mengakui kerjasama padu daripada masyarakat setempat turut menyumbang kepada kejayaan dalam memelihara kawasan sempadan. Sempena musim perayaan, beliau menasihat orang ramai yang bercuti balik kampung supaya mengambil langkah keselamatan dengan memaklumkan kepada jiran atau balai berhampiran mengenai kekosongan rumah atas faktor keselamatan. Bagi Sarawak ni, kita akan menentukan bahawa semua elemen-elemen pencegahan jenayah kita akan kerahkan. Jika dilihat seminggu dua ni pun kita ke lapangan untuk menentukan bahawa semua kawasan-kawasan di Sarawak ini selamat, khususnya dari sudut kes-kes jenayah, pecah rumah dan lain-lain lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan raya kepada anggota-anggota Batalion 11 PGA yang bertugas sepanjang Aidilfitri di pos JPG Bunan Gegas Serian. Kami daripada kontingen Polis Sarawak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Orang ramai khususnya yang akan menyambut Aidilfitri dinasihat supaya mengambil langkah-langkah keselamatan bagi memastikan musim perayaan itu dapat disambut dengan penuh kemeriahan tanpa ada tragedi. Pengarah Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak Nur Hisham Muhammad berkata, sebelum meninggalkan rumah untuk balik kampung, orang ramai dinasihat supaya memastikan segala suis elektrik dipadamkan selain memastikan suis pemutus litar pada suis utama elektrik berfungsi dengan baik. Jadi saya suka menasihatkan kepada orang ramai supaya memeriksa circuit breaker ataupun pemutus litar yang mana kita dapat lihat dia ataupun jumpa dia di kawasan main control board ataupun papan kawalan utama. Just perkara yang mudah, tindakan yang mudah, cuma tekankan dia punya tester itu. Jadi sepatutnya apabila kita tekan, switch itu akan terpelantik
kan, ataupun berfungsi ataupun dalam keadaan memutuskan elektrik. Ini adalah penting kerana jika berlaku kilat ketika kita tiada di rumah ataupun ketika kita berada di rumah, ianya tidak akan menjejaskan peralatan elektrik, dan kemungkinan juga peralatan elektrik ini apabila menerima lampau beban elektrik yang tinggi akan menyebabkan berlakunya kebakaran. Tambahnya, orang ramai yang sibuk melakukan pelbagai persediaan hari raya, khususnya aktiviti memasak, turut dinasihat supaya tidak lalai bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Kita dapati bahawa memasak ini telah menyumbang lebih kurang 34% daripada kebakaran yang berlaku di rumah-rumah. Ianya berpunca daripada sikap yang tidak cakna ataupun leka masak dan kita tinggalkan dapur memasak itu kan. Jadi saya nasihatkan supaya ibu-ibu, kakak-kakak yang nak memasak sempena hari raya ini supaya jangan tinggalkan dapur mereka ketika memasak. Fokus kepada aktiviti masak, jangan leka. Kerana kalau berlaku pun kebakaran, auzubillah min zalik, syukur tidak berlaku kebakaran, kita dapat mengambil tindakan awal memadamkan kebakaran itu sebelumnya merebak jadi lebih besar. Dalam pada itu, JBPM Sarawak akan menambahkan anggotanya di beberapa lokasi tertentu di sepanjang laluan utama Kuching Miri pada musim perayaan ini, khususnya semasa aktiviti balik kampung. Tumpuan kita ialah pada tarikh-tarikh yang kita jangkakan orang akan mula meninggalkan rumah untuk pulang ke kampung dan juga meninggalkan kampung untuk pulang ke rumah, iaitu pada 1, 2 dan 3 Julai dan juga pada 8, 9 dan 10 Julai. So 6 hari ini kita akan laksanakan program yang saya katakan tadi, iaitu penempatan sementara anggota untuk mengurangkan masa bertindak kita. Kerana kita dapati ini adalah kawasan laluan utama dan masa bertindak kita daripada balai terdekat melebihi daripada setengah jam. Beliau ditemui pemberita RTM selepas temu bual khas bersama Sarawak FM di Kuching. Saya Nur Hisham bin Mohamad, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, dan seluruh warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua muslimin dan muslimat yang menyambut Hari Raya pada tahun ini, dan kepada semua rakan-rakan yang turut sama meraihkan Hari Raya di negeri Sarawak ini. Saya juga menyeru untuk sama-sama meraihkan Hari Raya ini kerana saya dapati bahawa sambutan Hari Raya di Sarawak ini begitu mencerminkan keharmonian kaum yang ada di negeri Sarawak. Jadi sering kaum yang cakap agama lain kunjung-mengunjung, dan persahabatan ini kita kita terus amalkan, dan insya-Allah Sarawak harmoni dapat kita kekalkan. Di Kuching, sebuah blok sementara menempatkan pekerja binaan di tapak pembinaan Hospital Petra Jaya bertempat di Jalan Diplomatik musnah dalam kebakaran petang semalam. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Kuching, Tiong Ling Hee, kebakaran itu telah meranapkan 90% blok rumah pekerja itu. Beliau berkata seramai 16 orang anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya dan Tabuan Jaya dengan 2 buah jentera dikerahkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.04 petang. Api berjaya dikawal daripada merebak ke kawasan berdekatan kira-kira 20 minit kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan kerana semua penghuni rumah pekerja tersebut sedang membuat kerja pembinaan di tapak pembinaan ketika kebakaran berlaku. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Pengusaha-pengusaha bot di kawasan Tengah Sarawak diarah supaya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dan mempertingkat lagi aspek keselamatan penumpang menjelang sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ketua Penolong Pengarah Laut Wilayah Sarawak Bahagian Kawalan Industri Muhammad Marzuki Ibrahim berkata pihaknya akan sentiasa turun padang bagi memantau operasi bot pada waktu puncak untuk memastikan bot-bot penumpang tidak membawa penumpang berlebihan. Kita lebih membuat lebih pendidikan lah. Kita hanya selalunya memberi surat amaran, dan kita jika perlu kita akan mengkompaunkan lah kepada pemilik ataupun pengusaha bot yang telah melanggar peraturan.
Ditemui pada sidang media penguasaan Jabatan Laut Sempena Aidilfitri yang diadakan di Jabatan Laut Sibu, Marzuki memberitahu semenjak 3 tahun lepas banyak 282 jenis kesalahan lazim telah direkodkan. 60% kesalahan berkaitan dengan juragan dan keanggotaan membawa kepada keperluan perakuan pengeluaran sijil kecekapan pelaut. Kesalahan-kesalahan lain termasuk sijil daftar atau sijil bot tamat tempoh, kenyataan sijil alat keselamatan tidak sama pada pemeriksaan fizikal, sijil garis muatan dan sijil perkapalan dalam negeri juga telah tamat tempoh. Kerajaan negeri akan memohon peruntukan berjumlah 310 juta ringgit untuk projek naik taraf infrastruktur bekalan air di Serian dan Simunjan. Menteri Muda Bekalan Air Datuk Roland Sagah Wee In memberitahu permohonan peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah itu akan meliputi pembinaan loji rawatan air fasa kedua yang bernilai 210 juta ringgit selain tangki dan saluran paip air baharu di Kampung Mongkos, Sebemban dan Pancur Daya. Beliau berharap permohonan tersebut dapat dilulus dan dilaksanakan dalam pelan pusingan kedua rancangan Malaysia ke-11 bagi menampung keperluan masa depan di bahagian Serian. Datuk Roland memberitahu demikian kepada media selepas lawatan beliau ke loji rawatan air Serian. Pada masa yang sama, beliau turut menyentuh mengenai isu-isu berkaitan gangguan bekalan air di beberapa tempat di Serian berikutan kerosakan sistem paip lama di kawasan tanah yang tidak stabil dan bukannya kerana bekalan tidak mencukupi seperti yang didakwa. Ujarnya, loji rawatan air Serian ini mampu memproses banyak 60 juta liter sehari MLD berbanding keperluan semasa hanya 57 MLD. Sementara itu, berkenaan isu kelambatan bil air diterima pengguna pula, beliau berkata ia akan dapat diatasi selepas pihak berkuasa bekalan air yang baharu melengkapkan penstrukturan semula pengurusan. Syarikat penerbangan Maswings digesa supaya mencari ikhtiar untuk menurunkan kadar tambang penerbangan bagi laluan Limbang ke Miri yang disifatkan agak membebankan pengguna setempat. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata kadar tambang sektor Limbang Miri sekitar RM164.54 disifatkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tambang bagi sektor Miri ke Kuching pada harga sekitar RM137.80. Rungutan pengguna setempat berhubung isu kadar tambang yang terlalu tinggi telah disuarakan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri sebelum ini. Bagaimanapun jelas beliau, syarikat penerbangan itu tidak memberi respon positif sedangkan pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan oleh mereka seperti mengadakan promosi dan mengenakan diskaun bagi yang membuat syarahan awal. Ia bukan sahaja meringankan beban pengguna, malah mampu menarik lebih ramai penduduk menggunakan perkhidmatan penerbangan tersebut. Jelasnya pada masa ini tiada perundangan yang mewajibkan syarikat penerbangan menetapkan kadar tambang yang standard kerana penetapan harga tambang dibuat mengikut harga pasaran, permintaan dan polisi syarikat penerbangan. Tambah beliau, kerajaan bagaimanapun memberi subsidi kepada perkhidmatan penerbangan luar bandar menggunakan Twin Otter, namun ia tidak termasuk perkhidmatan pesawat ATR oleh Maswings. Dr. Abdul Rahman turut menasihati orang ramai yang menggunakan pengangkutan udara itu supaya membuat tempahan lebih awal kecuali dalam kes kecemasan. Masyarakat Cina di Sarawak digesa supaya terus berdiri teguh di belakang kerajaan negeri agar bersama-sama menyumbang dan menikmati arus pembangunan negara. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Koh Hian berkata, masyarakat Cina setempat perlu duduk bersama agar dapat berbincang dan membuahkan fikiran termasuk dari segi polisi dalam usaha meningkatkan taraf komuniti kepada yang lebih baik. Beliau yang juga Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP turut melahirkan penghargaan atas sokongan padu masyarakat Cina kepada kepimpinan Parti SUPP dan Kerajaan Barisan Nasional secara keseluruhannya. Datuk Dr. Sim berkata demikian pada majlis perasmian pejabat baharu Persatuan Voining bahagian Miri di Miri. Katanya persatuan itu memainkan peranan yang begitu signifikan bagi masyarakat Cina, khasnya dalam penjagaan kebajikan kaum Cina dari segi pendidikan, budaya dan menyuarakan hak-hak kaum tersebut. Oleh itu, beliau berharap tradisi itu terus dipertahankan, khasnya dalam kalangan golongan muda dengan menarik minat mereka untuk melibatkan diri secara aktif agar tradisi itu tidak pupus di telan zaman. Pada majlis itu, peruntukan sebanyak RM20,000 telah diumumkan kepada persatuan berkenaan daripada wakil rakyat yang hadir. Hadir sama Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin dan Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting.
Di Miri, pelbagai program keagamaan yang dilaksanakan di Kampung Pulau Melayu pada bulan Ramadan dilihat mampu merapatkan silaturahim antara penduduk dalam usaha mengimarahkan masjid. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata aktiviti seperti hafazan, azan, mewarna dan busana Muslim telah berjaya dilaksanakan dan beliau yakin objektif utama program berkenaan sudah tercapai sepenuhnya. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Ihtifal Ramadan 1437 Hijrah, Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian bantuan Hari Raya dan Iftar Jama'i tahun 2016 di Dewan Surau Sina Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bantuan kebajikan Hari Raya kepada 15 orang penerima yang layak, manakala semua peserta Khatam Al-Quran menerima sagu hati daripada pihak surau termasuk pegawai-pegawai yang bertugas. Beliau berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan sedikit beban golongan yang kurang berkemampuan dalam meraihkan perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman akan merasmikan program jualan prasyawal di Medan Niaga 1 Kuching pada pukul 9.30 pagi. Sementara itu, pada pukul 6.53 petang, Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud akan mengadakan majlis berbuka puasa bersama beberapa jabatan dan agensi antaranya Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Pejabat Ketua Menteri Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Agama Islam Sarawak, Tabung Baitul Mal Sarawak dan Lembaga Urusan Tabung Haji Sarawak bertempat di Demak Laut Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.